Suara you Ustaz, saya tak dapat dengar suara Ustaz. 1 2 ujian. Okay, baru dengar suara Ustaz. Alright Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ini program yang keberapa dah ni, anjuran ni? Dalam bulan Ramadan? Bulan Ramadan yang kedua Ustaz. Oh, yang kedua ya. Yang mula-mula itu siapa? Yang mula-mula hari tu kita punya internal punya Ustaz, yang Ibu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aisyah. So masa yang first tu kita dapat insya-Allah dalam 853 viewers. Oh, masya-Allah. So hari ni Ustaz punya insya-Allah kita akan buat seramai yang mungkin Ustaz insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Itu masa nak tutup nanti masuk balik ke? Tak apa Ustaz, nanti kita akan buat kemudian. Sekejap Ustaz Ni dah live belum? Dah Ustaz. Oh ya. Okey, tak apa. Alright, saya masih lagi menantikan rakan-rakan daripada warga TM Perak dan juga penonton-penonton yang lain untuk masuk. Hari ini kita Ustaz live daripada 2 FB. FB yang pertama di Badan Kebajikan Islam TM Perak dan yang kedua ini yang close group Ustaz, untuk FB TM Perak sahaja. Oh. Okey. Badan Kebajikan tu yang Bakit tu kan? Bakit? Ya, Bakit Ustaz, betul. Okey. Sekejap Ustaz Baik, boleh kita mula Ustaz Boleh. Nanti tolong tagkan kat Facebook daripada Bakit kan? Boleh ya? Boleh Ustaz. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Huri alias tuan-tuan dan puan-puan, ini orang kata antara idola saya ni. Dia antara ustaz-ustaz yang selalu saya ikut, dan Ustaz Huri hari ini alhamdulillah terima kasih banyak-banyak di atas kesempatan bersama-sama dengan kami warga TM Perak khususnya dan juga penonton-penonton yang lain bagi live Tazkirah Ramadan pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan salam Ramadan kepada warga TM Perak, terutama sekali kepada kalau ada di sini Encik Mio Syarif Anwar, Pengurus Besar Negeri TM Perak kita, dan juga ketua-ketua unit, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Huri untuk mengupaskan sebuah tajuk yang bagi saya sesuatu yang baru untuk kita semua Ustaz, memandangkan kita berada di dalam musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan tajuk kita pada hari ini iaitu Ramadan Kebiasaan Baru. Mungkin kebiasaan baru tu agak orang kata jarang dengar, tapi kalau kita dengar melalui ucapan-ucapan daripada kita punya pemimpin-pemimpin PM kita, ada banyak tekankan mengenai new normal. Itulah dia, new normal. Dan kalau boleh Ustaz kupas pada hari ini, sememangnya orang kata benda kita punya kebiasaan kita tak akan kembali kepada normal. Betul Ustaz ya, selepas ini insya-Allah. Dan kita memerlukan untuk kita berada dalam kebiasaan yang baru. Jadi mungkin boleh tolong Al-Fadhil Ustaz untuk mengupaskan kita nak buat kebiasaan yang baru tapi masih lagi mengikut dalam landasan syariat Islam yang kita sayangi ini, yang kita junjung ini, insya-Allah Ustaz. Jadi tanpa buang masa tuan-tuan dan puan-puan, saya serahkan Tazkirah Ramadan kita pada hari ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Huri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Nazri selaku moderator kita pada tengah hari ini. Kemudian seluruh warga TM Perak, rakan-rakan Maya, sidang pendengar, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ucapkan salam Ramadan dan tak ketinggalan salam PKP. Dah ada salam PKP. Itu pun kebiasaan yang baru juga tu. Masya Allah. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, sebagai pembuka bicara, sebagai pembuka gelanggang, saya nak nyatakan di sini berkenaan Ramadan yang kita telah pun berada hampir seminggu, sama ada PKP atau tidak, Ramadan tetap bulan yang hebat. Kita kena tanam hak tu dulu. Sama ada kita sembahyang berjemaah di masjid atau di rumah, bulan Ramadan tetap dinobatkan sebagai penghulu bagi sekalian bulan. Dia bulan yang istimewa. Sama ada kita ada mood puasa ataupun tak ada mood. Setengah orang kata, alah Ustaz, tahun ni rasa macam tak puasa lah, rasa tak best lah Ramadan. Best ke tak best, Ramadan tetap best di sisi penduduk langit terutamanya. Itu kita kena set dulu. Mula-mula hak tu dulu, bagi clear. Okey, baik. Saya pun jenuh juga nak memikirkan apa isi-isi nak dikongsi. Sebab tajuknya pun canggih penuh. Canggih, benda baru Ustaz. Kalau ikut tajuk awal tu dah sedap dah. Bulan Ramadan nak mencari keberkatan kan, lebih kurang macam tu. Lepas tu ubah tajuk yang terkini dah lah. Okey, baik. Yang saya faham lah, apa yang ada di sebalik kebiasaan yang baru tu. Mungkin saya nak singkat dari sudut itu. Apa yang ada di sebalik tabir kebiasaan yang baru. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, ini normal. Benda baru apa pun memang kita tak biasa. Nama pun benda baru kan. Kita dulu tengok pengalaman masuk sekolah rendah darjah 1, menangis-nangis. Tapi tak biasa kan, biasa duduk kat rumah dengan mak apa semua. Masuk alam menengah, Allah, kita baru tingkatan 1, budak seumur jagung, setahun jagung kan. Tak biasa. Kita dah lalui dah semua tu sebenarnya, fasa-fasa tu dah berlaku dalam hidup kita. Masuk alam pekerjaan. Tuan Haji Nazri sendiri masa mula-mula masuk pekerjaan kan, kekok kan, apa nak buat ni kan. Rakan-rakan baru nak pegang komputer, nak naik apa nak. Tapi lama-lama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, masuk ke sebulan, 2 bulan, benda tu dia insya-Allah, ya. Begitulah yang kita alami. PKP ni kalau tak silap saya mula 18 Mac 18 Mac, betul ya. Ini dah sebulan lebih dah. Mula-mula tu semua 44 hari Ustaz. Ya? 44 hari dah. 44 hari dah, masya-Allah. Masa mula-mula tu sampai viral, apa orang panggil? Dalam bahasa orang putihnya panic buying. Kan? Semua beli barang, shopping gila-gila. Oh, kita dah nak darurat lah, kita nak kena lockdown. Maknanya benda baru tu kita memang akan jadi macam tu. Panik, jadi tak biasa, jadi takut, jadi kalut, penuh dengan macam-macam persoalan. Tapi sebenarnya bagi saya itu juga adalah normal. Bila kita menghadapi benda baru, memang macam itulah gelagat, memang macam itulah tabiat. Memang macam tu ya. Okey, baik. Itu sikitlah dia punya mukadimah ya.
kita nak masuk kepada beberapa poin lah. Apa yang ada di sebalik kebiasaan yang baru ni. Pertama sekali yang saya lihatlah kita kena keluar dari zon yang selesa. Kita kena keluar dari zon yang selesa. Okey, kalau kita kaitkan dengan ibadah di bulan Ramadan, kita kait dari sudut itulah biasa sebelum ni kita pergi berjemaah di masjid, kita ikuti solat sunat tarawih, kemudian disusuli dengan witir. Jadi kebanyakan khususnya kaum Adam sebelum ni kita berada dalam zon selesa, kita manja. Pergi masjid tak payah fikir apa, ikut je imam baca doa kita amin, kerja kita amin je kan. Yalah. Dah berbelah-belah tahun relax ya, tak ada apa pun. Tapi bila mari musim PKP tahun ni, pengalaman masya-Allah, bukan kata di Malaysia je, seluruh dunia dilanda wabak Covid ni. Kita terpaksa keluar daripada zon manja. Sebelum ni harap tok imam je. Tapi tahun ni masya-Allah menjadi sejarah. Semua kaum Adam dinaikkan pangkat jadi imam kan. Daripada viral, daripada share. Semua kaum Adam terutama yang dah berumah tangga, yang dah ada anak, ada isteri, dinaikkan pangkat automatik, nak ke tak nak kena jadi imam. Masya-Allah. Ini kebiasaan yang baru ni, kebiasaan baru. Tapi apa pun Tuan Haji Nazri, saya selalu kempen dalam mana-mana kuliah, dalam mana-mana tazkirah, kita sebagai orang Islam, apatah lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan adanya hari akhirat. Minda kita kalau boleh, bukan kalau lah, memang kena bagi boleh, kena sentiasa positif. Kena lihat dari sudut yang positif. Kalau kita lihat dari sudut yang negatif, memang mungkin stres, mungkin murung, rasa tension kan. Kita lihat dari sudut yang positif. Allah nak bagi aku betul-betul belajar. Selama ni kadang-kadang kita main ikut-ikut, kadang-kadang kita tak berapa fokus. Bila kena macam ni, baru kita tahu surah apa nak baca, mana yang rukun dalam sembahyang, mana yang sunat abad, sunat hayat. Kita dah mula terpaksa meneliti secara lebih fokus. Baru betul-betul kita belajar. Contohnya ada orang WhatsApp saya, ada jemaah-jemaah anak murid, dia kata, Ustaz, macam mana saya nak buat sunat tarawih di rumah? Saya tak tahu nak selawat, saya tak tahu nak ikut susunan apa, Subhanal Malikil Ma'bud, apa semua kan. Selawat Ustaz ya? Dia berpahaman seolah-olah selawat tu wajib. Kalau tak ada selawat, maknanya tarawih tu tak sah. Jadi di situ kita boleh belajar. Selawat ni hanya sunat. Orang kata bid'ah. Tak apalah, bid'ah yang baik. Nabi, para sahabat tak buat. Tapi adakah salah? Tak salah. Dia benda-benda yang baik. Kita berselawat. Berselawat ke atas junjungan Nabi. Nama pun semayang tarawih, semayang rehat-rehat. Nak berehat, buat apa? Takkan nak minum kopi kan? Kita berselawat. Dia bagus. Cuma jangan tanam selawat tu wajib. Jadi di situ baru kita tahu, selawat ni sunat. Baru tahu selama ni kadang-kadang orang berpahaman itu adalah satu package wajib yang nak bagi sah sembahyang tarawih. Kalau tak ada seolah-olah tak sah. Itu semua kita belajar. Itu semua benda-benda baru yang kita kena belajar. Subhanallah. Kemudian kalau kita sebagai kaum Adam, orang lelaki khususnya, inilah masanya untuk kita tunjukkan daya kepimpinan kita sebagai ketua keluarga. Kalau kita boleh jadi imam, boleh mengimamkan isteri dan anak-anak kita, bagi saya layaklah. Itulah kita sebagai ketua keluarga. Memang benda baru, tapi kita nak tak nak kena galas. Tambah sebagai suami kan, tercabarlah juga, takkan nak tolak isteri pula jadi imam. Nanti jadi geng Aminah Wadud pula.
kan. Liberal mana pula ni, isteri pula ditolak jadi imam, dia duduk belakang. Letih lah macam tu. Kita lah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah sebut kan dalam Quran, lelakilah menjadi ketua bagi kaum wanita. Tunjukkanlah daya kepimpinan kita. Masya-Allah. Okey, itu poin yang pertama ya. Baik, yang kedua, apa yang ada di sebalik kebiasaan yang baru ni? Bagi saya, melalui pemerhatian tinjauan saya, kalau setuju alhamdulillah, kalau tak setuju pun tak apa, mungkin kita boleh berbeza pandangan. Apa yang ada dalam tempoh musim PKP ni, nak melalui kebiasaan yang baru, kita akan lebih menghargai. Macam mana tu ya? Kita akan lebih menghargai. Dalam konteks kalau kita nak kaitkan ibadah ni sendiri, kita tak boleh pergi masjid kan, rasa macam mana? Rasa Allah, rasa rindu, rasa yalah, feel dia tu lain. Walaupun betul kita boleh sembahyang, masih boleh sembahyang berjemaah di rumah, tapi Allahu Akbar, tak tahu nak katalah kan, punya teringin sangat-sangat nak pergi masjid ni. Dah berapa minggu kita tak sembahyang Jumaat Betul Ustaz, Allahu betul. Akbar, Itu memang rasa saya lain. terasa sangat-sangat. Kadang-kadang macam saya sendiri dekat taman ni, curi-curi jugalah kan, lepas pergi kedai tu, pergi pusing kat surau, tengok bumbung surau pun jadilah kan. Pusing tengok menor, kata Allahu Akbar kan. Kita akan lebih menghargai. Sebab apa? Sifat manusia ni bila dah tak ada, bila dah tak dapat, baru dia terasa kan. Macamlah kalau kita biasa dengar ungkapan-ungkapan para hukama ya. Kenapa Allah jadikan dalam hidup kita ni ada sakit? Kenapa tak sehat je 24 jam, 2 tahun, sepanjang tahun, sehat je kan, senang? Tak, Allah datangkan sakit supaya kita akan lebih menghargai nikmat sehat. Masya-Allah. Waktu sehat kita tak rasa, kita main randuk je, kita makan dia tak ikut pantang pun kan, walaupun doktor dah nasihat, tak apa kan. Bila dah sakit, dah berdenyut-denyut, dah begitu begini, barulah kita Allahu Akbar, nikmatnya waktu sihat. Ya? Begitu juga ya, sebelum ni kita dapat pergi masjid, dapat berukhuwah, rindu dengan jemaah, nak selawat, nak musik-musik, nak dengar suara imam baca macam sudah lah apa semua, nak bertadarus Allah, kita akan lebih menghargai. Maka dengan harapan insya-Allah, mudah-mudahan katalah bila tempoh PKP ni dah berakhir ya, kita tak sabar-sabar lagi dah nak pergi ke masjid. Jangan lepas dah peluang tu. Dia jadi macam excited Ustaz ya. Betul. Dia jadi lain macam kan. Jadi lain macam. Jadi kita pergi, kita imarahkan, kita jadilah orang kata members ahli masjid, ahli surau seumur hidup ya. Takut nanti kita terhalang, kita tak tahu pula ke depan nak jadi macam mana, na'udzubillah ya. Kita minta supaya Allah pelihara, Allah jagalah khususnya kita di Malaysia ni. Okey, itu poin yang kedua ya. Maksudnya kita akan lebih menghargai. Sama juga kalau kita hidup berpasangan kan. Waktu ada tu nak bergaduh je, contohlah kan. Bila dah tak ada nanti baru terkenang, baru. Sama juga mak ayah kita, waktu mak ayah kita ada, macam mana layanan kita sebagai anak? Layanan kita, ini saya sentuh sikit lah, dah kebetulan teringat, kita bulan Ramadan ni masya-Allah, hubungi mak ayah kita, tanya khabar, ya, walaupun kita tak dapat nak balik berbuka bersama, kalau mak ayah kita yang jenis pandai buat video call apa semua tu, buatlah ya, bertanya khabar. Itu juga adalah ibadah yang sangat besar. Wabil walidaini ihsana, waktu tengah ada ni. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, sibuk dengan dunia kita, sampai terlupa orang tua kita. Bila dah tak ada nanti baru kita macam tersentak. Saya suka ada satu nak kata apa ya, macam kata-kata motivasi jugalah.
waktu mak ayah kita ada ni jenguk-jenguk lah selalu. Ini kalau bukan musim PKP lah kan, ini kita nak balik payah lah kan. Ini kalau kata yang kita boleh keluar, jenguk-jenguk lah selalu, peluk lah mereka. Sebab sampai satu masa nanti kita hanya akan peluk batu nisan je. Masa tu kita akan Allah peluk batu nisan mak, alung rindu ayah, alung rindu kan. Waktu ada ni kita hargai mereka. Kita cubalah jaga kebajikan mereka. Sebab manusia kebiasaannya bila dah tak ada barulah dia termanggu-manggu, barulah dia terkenang benda yang dah Allah kalau dia mula berkalau-kalau, kalaulah mak ayah aku ada, dah tak guna dah. Ya. Sebab tu nanti bila kita dah pulih, pergi ke masjid. Pergi ke masjid, pergi ke surau. Bagi masa, susun masa elok-elok. Ikuti kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh pihak masjid dan surau yang ada di qaryah kita, di taman kita, masya-Allah. Ni tengah membuat excited ni kan, pergi ya. Begitu lebih kurang. Okey, baik. Poin yang ketiga, setakat ni adakah dia ada pertanyaan soalan Tuan Haji Nazri? Belum lagi Ustaz, belum lagi. Belum, tak apa. Kalau tak ada tu lagi elok, mudah kerja saya. Kita bukannya handai benar, pun nak jawab soalan ni kan. Okey, baik. Apa lagi yang kita boleh bincang di sebalik kebiasaan yang baru ni ya? Yang saya nampak lah, kita kena cepat sesuaikan diri. Kan? Kena macam tadilah, macam baru masuk kerja kan, kekok, tak biasa, kawan baru, tapi kita kena cepat sesuaikan diri. Itu semua bertitik tolak atas pemikiran yang positif. Ya? Belajar benda baru. Contohnya musim PKP ni, saya sendiri belajar benda baru, kuliah online ni lah. Saya mula-mula dapat ni daripada sahabat saya, kalau dekat Facebook tu Bro Nasir Abdullah. Bro Nasir. Kita mula-mula macam remeh juga. Macam mana ni, saya tak reti, aku tak reti lah, aku ni nak tekan apa. Padahal tak adalah susah benar, dia pun bagi link kat WhatsApp, tekan je. Masuk je. Dia panggil apa Tuan Haji StreamYard? StreamYard, ya betul Ustaz. StreamYard, nak nyebut pun mula-mula tu apa ke benda StreamYard kan. Mana, tapi kena belajar lah. Kan? Orang dah mula buat, dah kuliah online, dah mula sembang PKP santai. Macam malam tadi sendiri pun, malam-malam semalam lah, lepas tarawih tadarus, pukul 10 suku saya kuliah online dengan DJ Radio IK, saudara Sufian Masya Allah. Jadi kena cepat sesuaikan diri, belajar benda baru. Orang yang bekerja dia sampai kena buat meeting secara online dan macam-macam lagi yang tak pernah nak kalau dari sudut keuangan nak bayar melalui transfer bank kan, banyak benda yang nak kena kita kena cepat catch up. Sebab itu bagi saya, kalau balik kepada minda positif tadi, orang yang positif ataupun kalau bahasa sekarang orang yang bermotivasi tinggi, dia tidak bercakap tentang masalah. Ada orang dia suka cakap benda masalah, Allah tak boleh lah, tak boleh keluar lah, tak dapat pendapatan, tak boleh itu, tak boleh ini. Itu semua orang maklum. Memang kita tengah menghadapi masalah, bukan kata Malaysia, seluruh dunia menghadapi COVID-19. Bahkan ada luar negara yang lebih dahsyat lagi. Orang yang positif, dia bukan lagi bercakap tentang masalah itu, tetapi dia bercakap macam mana nak keluar daripada masalah, macam mana nak selesaikan masalah. Ya. Biar kita berfikiran sebegitu. Saya sendiri alhamdulillah bukanlah kata bagus benar. Tension juga sebab kita dah sebelum ni biasa hari-hari ada kuliah. Kuliah maghrib tu dah tentu kan. Kuliah maghrib berjumpa dengan jemaah, ada kuliah duha, ada kuliah tengah hari di jabatan, kuliah petang pun kadang-kadang ada. Jadi bila musim PKP ni, sudah jam, tepu kan. Apa nak buat?
kan, menung je kan. Akhirnya saya mula terfikir, saya nak menulis di Facebook. Saya nak menulis di Facebook, maksudnya saya jadikan tulisan itu sebagai medan dakwah saya. Saya kalau ikut memang suka menulis. Saya dulu aliran kalau SPM sastra, saya bukan aliran sekolah agama. Jadi budak sastra ni sukalah menulis, jiwang-jiwang sikit berbunga-bunga. Saya masuk pantun lah, pernah buat cerpen kat sekolah, suka menulis. Cuma masalahnya malas. Apatah lagi sibuk dengan jadual kuliah kita nak study, nak buka kitab apa semua, jadi malas nak. Tapi bila dah musim PKP ni, saya fikir, kena menulis jugalah. Siapa yang ikuti saya punya Facebook tu, dia tahulah. Mula-mula saya letak tajuk Hazihi Sabili. Tajuk episod 1 kan. Sampai episod 25, kira 25 hari jugalah menghadap PKP tu. Jadi ada aktiviti kan. Kita create pula. Habis Hazihi Sabili, saya masuk pula fasa bulan Ramadan, saya buat tajuk Seuntai Rasa. Biasanya dalam pukul 2, pukul 3 saya akan post. Maknanya lepas kita ni nanti, saya akan post. Adalah Ustaz di posting Ustaz lepas ni Ustaz. Ya? Adalah posting Ustaz lepas ni insya-Allah. InsyaAllah. Memang memang dah standby dah. Tulis siap-siap dah. Malam-malam tu rangka edit apa nak tulis kan. Masya-Allah. Bagi saya itulah jalan perkongsian ilmu. Maksudnya kita tak dapat dah keluar kuliah macam biasa, kita cari jalan. Sama juga macam kuliah online ni. Saya cukup kagum lah kepada pihak-pihak yang menganjurkan kuliah online ni. Alhamdulillah. Ya, kita tak bercakap tentang masalah, tapi kita cari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah. Ini aras pemikiran yang level cukup tinggi lah. Masya Allah. Ya. Kalau kita boleh ke arah itu, sangat-sangat baik. Kita jangan bercakap tentang masalah. Macam tu juga pengalaman saya dalam dakwah. Contohnya dengan anak-anak muda. Ataupun pergi sekolah. Pergi sekolah, sebelum saya nak ceramah ke, sebelum nak start program, mereka akan briefing. Ustaz, mereka ni, budak-budak ni, pelajar-pelajar ni memang bermasalah. Ada yang ponting. Saya pun dah maklum dah, tak cerita pun saya maklum. Kita tak perlu lagi bercakap tentang masalah. Memang itulah pun ragam ni. Kita dulu pun muda, semacam juga kan. Sekarang ni apa nak buat? Apa nak buat? Macam mana kita nak atasi masalah itu? Kan? Saya suka berfikiran macam tu. Sebab kalau masalah ni memang dunia ni dipanggil darul masalah. Memang tempat masalah. Sampai disebut kalau siapa-siapa di kalangan kita yang tak ada masalah, katalah dia kata, Haji, saya tak ada masalah dalam hidup ni. Kalau dia cakap macam tu, dia sebenarnya bermasalah. Masalah, betul. Sebab kalau orang normal memang ada masalah. Sebab dunia ni memang dunia yang tempat kita diuji, tempat kita menempuh cobaan-cobaan hidup yang pelbagai ragam masalah. Jadi macam mana kita nak menghadapi masalah, nak menyelesaikan masalah? Dia begitu, ya, dia begitu. Okey, saya nak kaitkan sikit lagi pasal sesuaikan diri ni. Benda ni dah ada dah sebenarnya. Kan? Memang kita dah lalui, cuma kadang-kadang kita perasan tak perasan je. Okey, sembahyang subuh, katalah bukan musim PKP yang normalnya. Sembahyang subuh, kalau kita perhatikan, ada ketika dia masuk awal. Dia masuk awal sangat kan? Masuk awal. Ada ketika dia akan pergi berganjak lewat. Betul tak? Betul. Kadang-kadang 5.45, contohlah kita ambil congat yang mudah. 5.45, kira awal tu. Ada ketika dia pergi 6 suku. Lepas tu pula baru-baru ni, saya tak pasti seluruh negara ke atau setiap negeri ke terlibat ke, dia ganjak subuh tu 10 minit kan? 8 minit. 8 minit kan? 8 minit. Ya. Bila dia ganjak, apa jadi? Kalau subuh tu lewat, dia akan bertambah lewat. Betul. Jadi masa tu, macam saya sendiri yang masih ada anak sekolah, 3 orang nak disiapkan, nak hantar pun dekat, saya duduk di Taman Botani, nak hantar ke belah-belah Rapat Jaya, apa rapat-rapat ke sana tu. Jadi pergi surau tu, habis salam tu kena cabut dah. Betul. Kan? Dan dia orang kena siap, anak-anak ni kena siap sebelum subuh lagi dah, kena pakai baju dah. Jadi kitalah yang adjust benda tu. Kan? Kitalah yang kena, subuh lewat. Kalau subuh awal tahan lagi kan.
Mungkin kita boleh selorok sikit kan, boleh tak adalah terkejar-kejar sangat. Ini bila dia lewat tambah lagi 8 minit. Jadi di situ saja memang kita sudah diajar untuk sesuaikan diri. Kita tak boleh kata, oh apa ni, saya nak subuh 5.45 je, saya tak nak subuh 6 suku. No, kamu kena ikut. Ada orang pernah WhatsApp saya, dia tanya, Ustaz, saya duduk KL kan, subuh masuk 6 suku, saya dah keluar rumah pukul 6. Boleh tak saya nak semayang awal-awal? Awal-awal saya dah semayang dah. Walaupun tak masuk waktu lagi sebab nanti dah keluar jam. Betul. Kan? Jadi dia kata, boleh tak saya nak semayang awal? Alah, Allah fahamnya, saya dalam kesulitan. dia ada satu mazhab Allah faham, dia kata. Alah, Allah tahulah kan. Mazhab ni pun masalah juga. Dia tak boleh, kita sebab syarat sah solat masuk waktu. Jadi masa tu memang agak teruji. Kita tahu memang bukan mudah duduk tengah jalan, macam mana nak semayang tengah jalan, kena qada ke, semayang hormat waktu ke. Tapi itulah kehidupan kita. Kita kena sentiasa sesuaikan diri. Macam Tuan Haji Nazri sendiri bekerja, saya sendiri dulu berkhidmat dengan Jaib kan. Kita ada bos, kita ada ketua jabatan. Bila bertukar ketua jabatan yang lain, macam mana? Angin dia lain dah. Style dia lain lah. Style dia lain, pembawaan dia lain kan. Jadi kita orang bawah ni nak tak nak kena juga. Itulah bos kita yang baru. Aku tak nak bos ni, aku nak bos lama. Mana boleh. Itulah yang kita kena hadap kan. Jadi ini kebiasaan baru yang sebenarnya bukan baru, dah ada dah dalam episod babak-babak kehidupan kita, cuma kadang-kadang kita tak perasan je. Siapa yang jenis suka memerhati, jenis berfikir ulul albab, dia tak adalah terlampau stres sangat nak menghadapi PKP ni, sebab benda tu dah ditrain dah ada didikan daripada Allah tu dah ada dah. Inilah masa kita nak aplikasikan. Inilah masa yang kita nak aplikasikan. Aduh, okey. Letih dah bercakap. Biasa ada air minum, boleh minum. Yalah Ustaz. Ada soalan ke? Kalau ada soalan kita tengok. Kalau tak ada, saya belum lagi Ustaz. Ustaz, kalau boleh saya bertanya dengan Ustaz lah. Macam mana dengan penggunaan teknologi? Ada berapa banyak teknologi ni membantu, especially macam kami di syarikat telekomunikasi. Apa lagi yang kita boleh buat untuk membiasakan ataupun membawa masyarakat kita ni untuk membiasakan diri dengan keadaan kebiasaan baru ni Ustaz? Okey, ini pandangan saya lah. Mungkin saya pun tak berapa mahir sangat kan nak jawab soalan macam ni. Pada pandangan saya, kalau kita bicara tentang teknologi dengan alat-alat yang ada hari ini, untuk generasi anak-anak muda mungkin tak ada masalah sangat kan? Betul. Dia pun memang beranak tu dah beranak sekali package handphone dah. Dia pun generasi Instagram, generasi WeChat kan. Budak-budak setahun 2 tahun sekarang Ustaz tahu swipe dah tahu swipe dia kan. Betul. Nak buka handphone. Betul. Saya tengok anak saya yang bongsu 6 tahun tu pun dia dah boleh install game dah. Tengok handphone kita ni game apa pula ada ni. Cuma saya lebih suka tekankan untuk anak muda lah, generasi orang panggil generasi apa ni, generasi alpha beta ke generasi Z ke apa ke, modal insan tu kan, modal insan. Dulu zaman Pak Lah, kita punya PM dulu kan, dia suka sebut modal insan. Bukan salah teknologi, bukan salah komputer, bukan salah gadget, tapi macam mana kita nak mendisiplinkan diri kan. Itu cabaran untuk anak-anak muda. Tapi kalau kita bercakap tentang orang lama, orang-orang di kampung, mungkinlah peranan anak-anak lah. Peranan anak-anak. Macam saya sendiri masih ada kedua ibu bapa. Mak saya orang tua kan, bukan reti masa mula-mula dulu nak ber-Facebook ni, tak reti kan. Handphone pun tak ada, WhatsApp tak ada. Tapi anak-anak yang merojakannya kan. Anak-anak tolong buat Facebook. Anak-anak mula-mula kekok lah, tapi lama-lama udah sampai mengadap itulah pula mak kita. sampai ayahnya kata, tak masak ke dah pukul berapa ni?
Ha. Resepi pun sekarang dalam Facebook Ustaz. Ada grup apa? Masak tak jadi, apa ke nama? Kongsi masakan tak jadi. Kan? Maksudnya dia dah mula ke arah itu. Orang tua-tua pun dah mula ada Facebook, dah mula ada. Cuma saya tengoklah, tak tahulah betul tak betul. Kalau mak dengan ayah, mak advance sikit. Ayah ni, kalau macam ayah saya sendiri, tak layan benda tu. Dia rajin mengadap Ustaz. Dia rajin kan? Cuma itulah, kita nak bagi orang kata apa, modal insan tadi. Janganlah sampai ralik pula, janganlah sampai tak ada dengar kuliah online, cari majlis ilmu. Kita ada YouTube sekarang kan? Kita ada YouTube, ada ustaz-ustaz yang hebat yang kita boleh tengok. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ahmad Dasuki, tuan-tuan guru hebat-hebat yang pondok-pondok dah ada buat daurah, diperakan live. Masya Allah. Ya, memang peluang yang orang kata nak tak nak je. Jadi semua orang kata apa? Di hujung jari ya. Di hujung jari. Jadi anak-anak muda kita dah tak heran dah, mereka memang sudah terbiasa. Cuma macam mana kita nak disiplinkan mereka supaya jangan sampai jadi hanyut lah. Lampau, memang ini cabaran siapa-siapa pun. Saya pun ada anak kadang-kadang jenuh juga. Orang kata apa, berakar, handphone tu dah berakar dengan dia orang kan, tak lepas daripada. Kita lah nak mengarah, kita lah nak kena disiplin. Sampai pukul berapa je boleh pegang handphone, kalau tidak sampai tengah malam dia berkiam mulai dengan handphone tu kan. Takat pukul 12 saja. Ini satu cabaran lah bagi ibu bapa alaf baru, alaf milenium ni. Memang satu cabaran. Kemana kita nak arahkan mereka supaya teknologi ini dimanfaatkan ke arah kebaikan. Macam Tuan Haji Nazri dan warga TM besar pahalanya memudahkan orang buat benda-benda macam ni, dia pemanfaatkan ke arah kebaikan juga jadi satu saham. Jadi satu saham pahala insya-Allah di akhirat nanti. Takat itulah saya punya respon. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, kalau kita ada macam yang Ustaz katalah, sekarang ni yang mana tak biasa buat, kena buat. Yang mana tak pernah jadi imam tarawih, kena tarawih. Macam mana Ustaz kalau kita nak bantu mereka-mereka, almaklumlah dia berkata kalau ustaz-ustaz ataupun imam-imam di masjid tu ada punya bacaan dia, kita nak kena standard macam itu ke, ataupun ada yang ustaz boleh sarankan surah-surah yang kita baca untuk solat tarawih Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Baik soalan ni, bagus sangat soalan ni. Saya tak nafi, walaupun kita kata bunyi ayat macam mudah kan. Okey, tahun ni kaum Adam semua jadi imam, semua. Bagi yang tak biasa, memang bukan satu benda yang orang kata apa semudah itu. Ya. Saya ambil contoh. Azan. Hari-hari kita dengar azan. Ya. Tapi katalah orang tolak kita di masjid suruh azan, mau pensan tu. Kan? Padahal kita kata alah azan je pun, apalah, kan? Dia bukan itu. Bila tak biasa ni dengan nervous, dengan gugup, lepas tu mengenangkan siapalah aku, kan? Aku punya tajwid pun barai, aku punya makhraj huruf pun entah ke laut ke kan? Walaupun kita kata azan je, jangan buat main. Jadi kita akui benda tu, ya, kita akui apa pun macam kita sebut tadi, nak tak nak kena juga belajar. Nak tak nak kena belajar. Okey, saya nak kongsi yang mudah-mudah lah. Tak tahulah mudah ke tak mudah kan. Tapi cubalah dengar. Okey, bagi kaum Adam yang nak jadi imam, mesti ke nak suara macam Syekh Mishari, macam ahli-ahli Taranum? Tidak. Dia bukan. Taranum ni, berlagu ni bonus. Itu bonus. Kalau boleh berlagu, Masya Allah. Cantiklah. Tapi yang paling penting, kalau kita nak jadi imam, pastikan bacaan Fatihah tu clear. Itu dulu. Fatihah kita biar betul. Sebab kalau tak betul, nanti dia bermasalah kepada isteri dan anak-anak kita yang nak jadi makmum tu. Betul. Ya? Okey. Fatihah tu pula macam mana? Yang kata betul itu macam mana Ustaz? Okey, dalam perbahasan ilmu tajwid, ini kita masuk tajwid sikit ya Tuan Haji. Baik. Ulama membahagikan kesalahan kepada dua kategori. Bab salah ni ada dua kategori. Satu dipanggil lahnul jali, kesalahan besar, dan satu lagi lahnul khafi, kesalahan kecil.
Okey, senang je kan? Salah besar, salah kecil. Saya menyeru kita belajarlah dalam masa tempoh PKP ni, tolong wahai imam-imam yang ada di luar sana, jangan buat salah besar. Itu je paling minima. Salah kecil ni orang kata ada maaf lagi. Dia salah juga. Tapi masih sah sembahyang. Sah. Itu penting. Isteri pun tak perlu nak mufarakah. Apa ni abang salah ni? Dia mufarakah, tak ikut imam, tak ikut suami dia. Kan? Suami tanya kenapa tak ikut aku? Yalah abang salah. Kat mana salah? Waladhdallin tu tak cukup 6 dia kata. Oh yeah. Waladhdall dia kira tu, isteri kira waladhdall sambil-sambil tu kan. Dia bilang 4 harakat setengah je dia kata kan. 4 harakat setengah. Oh ini tak sah ni. Patutnya 6. Itu salah kecil. Walaupun memang elok buat 6 harakat. Memang eloknya 6 harakat. Tapi suaminya asma, suaminya semput. Kan? Nafas tak panjang. 4 harakat setengah. Jadi yang tu sah. Jadi jangan buat kesalahan besar. Yang tu dulu. Terutamanya Fatihah lah. Sebab kalau ayat lazim, surah-surah itu kalau tak baca pun sah sebab dia sunat. Betul. Dan bukan sunat abad pula, sunat hayat. Itu yang saya cakap tadi, kita kena study balik. Sebelum ni kita manja kan, kita ikut imam. Betul. Kita kena study balik, kena munaqasyah, kena tanya ustaz, tanyalah kat mana-mana orang yang ahli. Ni kalau saya baca surah ni okey ke, kalau tak baca surah apa jadi? Masa tu baru kita tahu mana dia sunat hayat, sunat abad. Okey, saya nak sentuh balik pasal salah besar tadi, ni penting. Baik. Ada beberapa ciri-ciri salah besar. Ini kena jaga. Yang dikatakan salah besar lahnul jali ni ialah berubah huruf. Jangan buat berubah huruf. Huruf ta jadi to. Huruf sin jadi sod. Ha pedah jadi ha simpul. Kan ham ha pedas. Dia baca ha simpul. Alhamdulillahi yang itu memang isteri kita akan resah gelisah lah. Berbincang, tak salah ya, saya pesan pada suami, tak salah kalau isteri kita pandai sikit. Mana tahu isteri kita sekolah agama, dia ikut kelas tajwid. Orang perempuan ni rajin ikut kelas tajwid kan. Kita tolong hantar je. Suami ni tolong hantar isteri je. Bincang dengan isteri, tak ada masalah. Saya pernah jumpa ya Tuan Haji, seorang atuk, pangkat atuk, belajar tajwid dengan cucu. Cucunya qori kat sekolah. Masya Allah. Memang cantik lah, makhraj huruf, sifat huruf, dengung tak dengung cantik. Dia tanpa segan silu sebagai atuk, duduk depan cucu, dia baca, cucu dia betulkan. Saya kata, saya tabik. Saya tengok depan mata saya. Memang hebat. Jangan malu, buang ego. Kita tolong menolong. Ya? Isteri pun janganlah pula pelekeh suami, update pula kat status Facebook kan. Suami inna a'taina. Allah tak apa. Allah, asyik qul wallah je. Itu pemujur dia mau jadi imam kan. Semua kena positif, semua kena lebih kepada tolong menolong, bukan masa nak kecam mengecam, bukan nak mencari kekurangan. Jangan. Baik. Okey, jangan buat salah besar. Tadi apa dia? Berubah huruf, itu satu. Yang kedua, berubah baris. Dalam Fatihah ya terutamanya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah tak? Ada. Nur. Kat mana tu? Nur. Baris bawah dah betulkan menjadi baris dia ban. Ini ada kes ni. Saya kongsi ni ada kes yang jadi macam ni. Imam baca macam ni. Itu salah besar. Bila salah besar masalah lah. Ya. Berubah baris, yang ada sabdu tak ada sabdu. Iyyaka tu jaga. Lepas tu yang ketiga, jangan menambah atau membuang huruf. 3 je dia punya kriteria dia. Menambah atau membuang huruf. Contoh macam mana? Iyyaka na'budu wa iyyabudu. Sedap je dia panjang kat situ. Dia jadi mat asli. Dia tambah waw. Itu salah besar, tiada maaf. Ya? Ataupun dia membuang huruf. Ini banyak berlaku. Ni macam kelas tajwid lah pula Tuan Haji ya. Membuang huruf ni paling banyak. Tanpa sedar. Dekat mana? Dekat kalau kita belajar tajwid, mad arid li sukun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang hujung tu dia berhenti serta-merta. Tak boleh, jangan. Tolong jangan. Abang-abang, pakcik-pakcik yang jadi imam kat rumah, biar ada echo sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat sekurang-kurang. 2 harakat, bukan 2 rakaat, 2 harakat. Ya. Jangan mati him malik yaumiddin din. Itu kita dah buang huruf ya, itu salah besar. Salah besar tu. Jadi hati-hati. 3 ni jangan buat. Kalau yang lain pada tu tak apalah. Bukanlah tak apa tu bagus. Pejam mata lagi. Ada maaf. Di samping tu belajar. Terus belajar, ambil peluang. Kita dah pun disuruh oleh Allah dengan cara PKP ni belajar juga. Lepas tu terus. Betul. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, terima kasih Ustaz. Untuk soalan yang seterusnya, okey, boleh Ustaz baca di skrin. Soalan. Ini adalah new normal jugalah Ustaz. Bayaran zakat fitrah melalui online. Bagaimana pandangan Islam dari sudut akad dia Ustaz? Okey, baik. Saya sebenarnya pun tak study lagi, minta maaf sangat-sangat. Itulah tu kan, banyak sangat benda yang kita nak buat benda baru ni. Samalah nikah online kan, semua online zakat. Di situ sudah pasti akan ada perdebatan, boleh tak boleh. Cuma bagi saya begini, kita ada Jabatan Mufti, kita ada pihak yang berautoriti, Jabatan Agama Islam Perak, mungkin ada laman web mereka di situ. Saya kalau jawab pun dia tak memberi apa-apa kesan sangat. Dia benda-benda macam ni dia kena selaras. Nanti saya jawab lain, kalau ada 1000 ustaz bagi fatwa dia. Kan? Sebab saya sendiri pernah duduk di Jaib, jadi kita tahu. Kita serahkan kepada pihak yang berautoriti. Minta maaf saya tak boleh nak jawab benda tu dan saya pun tak study lagi. Tengok dia orang punya laman web ataupun boleh call kalau ada orang yang bertugas kan, tanya macam mana dia punya akad, sah batal dia, ataupun kita ada link fatwa kebangsaan. Sebab halunya sekarang ni semua dah update dah. Pejabat mufti wilayah contohnya dia update, mufti Perak, Jabatan Mufti Perak pun kita tengok di situ. Kepada pihak-pihak yang memerlukan jawapan, terus rujuk kepada mereka-mereka yang berautoriti. Itu lebih baiklah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kalau boleh kita ke soalan yang terakhir Ustaz. Okey, silakan. Baik, soalan yang terakhir, solat berjamaah di kalangan keluarga, isteri tak nak ikut, alasan macam-macam, walhal suami dah ajak. Adakah dah lepas tanggungjawabnya sebagai seorang suami Ustaz? Okey. Hai, pelik juga kan? Tapi itulah ragam. Sepatut isteri seronok nak ikut suami. Okey, tak apalah. Macam yang Ustaz cakap lah yang tadi, dia tak confident dengan suami punya bacaan semua kan. Mesti ada sebab-sebab tu kan. Cuma kita tak tahulah apa sebab dia. Okey, kalau suami dah ajak, suami dah pujuk, bagi saya dah lepas lah. Kan? Sebab kita dah mengajak. Cuma bagi para suami pula, janganlah sekali dua je ajak. Dia kena sabar. Ramadan ni 30 hari, masih ada baki berapa hari lagi. Terus pujuk kan. Terus pujuk ataupun boleh bersemuka tanya yang kenapa, ada masalah ke, abang punya Fatihah tak okey ke kan, ataupun suara abang tak sedap macam Ali Taranum kan. Mungkin isteri ni minat dengan suara-suara macam ni. Sekali dengar, saya pernah lah ada orang kampung kata, "Ustaz, suara dia macam kambing mabuk daun ketum," katanya. Oi, apa tu kambing mabuk daun ketum? Nak menunjukkan tak sedapnya suara kan. Tanya isteri sebab apa kan, berbincang hati ke hati kan. Sebab kadang-kadang tengok tak seronok juga. Contohnya yang tak seronok apa, isteri tak ikut, anak-anak ikut kan? Jadi anak-anak akan cakap, kenapa mak tak ikut kan, ada masalah apa. Jadi dah wujud satu suasana yang tak bagus pula kat situ berbincang. Suami pun kena banyak sabar. Bulan Ramadan ni bulan sabar, pujuk sambil-sambil berdoa kan, supaya biarlah semua sekali. Inilah masa pun saya sendiri pun tak pernah berjemaah dengan anak beranak kan. Inilah pun kadang-kadang tak sempat bertadarus pun, asyik kat luar je kan. Inilah masa kita nak bersama-sama kukuhkan ukhuwah, saling orang kata apa, berbincang, perbaiki mana-mana yang boleh
diperbaiki. Wallahu a'lam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz di atas kesudian untuk berkongsi ilmu di taman syurga kami yang sekecil ini, insya-Allah. Alhamdulillah dapat bimbingan yang baik daripada Al-Fadhil Ustaz, dan sedikit sebanyak yang boleh saya kupas mengenai apa yang kita dapat pada hari ini. Nak tak nak Ustaz, kita kena. Dengan kebiasaan baru kita ini. Cuma terpulang pada diri kita sendiri untuk menggunakan segala apa yang ada untuk memudahkan untuk kita membiasakan diri dengan new normal itu. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Dan insya-Allah saya orang kata looking forward lah untuk bersama-sama dengan Ustaz sekali lagi, insya-Allah. Ada rezeki kita akan bersama-sama lagi, dan ini merupakan kali yang kedua lah saya bersama dengan Ustaz. Hari tu live dekat Wisma TM dengan Ustaz. Ya, betul. Kali ini di alam maya kita Ustaz. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Sama-sama. Dan kepada semua penonton-penonton warga TM Perak dan juga penonton-penonton di FB Live Pakit dan juga TM Perak, terima kasih banyak-banyak di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah di minggu hadapan kita akan bawakan ustaz-ustaz yang lain pula, insyaAllah, untuk bersama-sama dengan kita. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran kepada Al-Fadhil Ustaz. Kepada semua penonton-penonton yang lain, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih banyak.